Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Lang United akan membentangkan isu yang bertajuk peningkatan pencemaran sungai di Malaysia. Proses pembentukan tamadun manusia bermula apabila wujudnya hubungan iaitu penyesuaian antara manusia dengan alam sekelilingnya. Manusia akan memilih kawasan yang memudahkan mereka menjalani kehidupan harian. Oleh itu, mereka telah memilih lembah sungai sebagai lokasi penempatan kekal pada zaman dahulu kerana terdapat pelbagai manfaat sungai kepada manusia. Antaranya ialah termasuklah sumber air, makanan, pengangkutan dan juga perhubungan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sungai memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu lagi. Namun begitu, masalah pencemaran sungai pada masa kini amat membimbangkan kepada kita semua. Punca-punca berlakunya pencemaran sungai. Yang pertama ialah pembuangan sisa pekerjaan ke dalam sungai. Sesetengah masyarakat mengambil jalan mudah dengan cara membuang sampah terus ke dalam sungai. Hal ini kerana pembuangan sampah sarat ke dalam sungai akan menyebabkan sungai dipenuhi plastik sampah dan bahan terbuang yang terapung pada permukaan air. Selain itu, warna sungai akan bertukar daripada jernih kepada kehitam-hitaman atau kehijau-hijauan. Sebagai contoh, di negara kita sendiri, jika kita lihat sungai-sungai di kawasan bandar maupun di kawasan kampung, keadaan sungai adalah keruh dan sisa-sisa sampah boleh dilihat terampai di permukaan sungai. Mereka telah menganggap sungai ini adalah sebagai tong sampah. Hal ini menyebabkan sungai menjadi sangat kotor. Sungai yang kotor akan mengakibatkan banyak hidupan akuatik akan pupus. Seterusnya, pembuangan sisa kumbahan terus ke sungai. Terdapat beberapa kilang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa kumbahan terus ke dalam sungai tanpa dirawat terlebih dahulu. Pengusaha kilang melakukan tindakan sedemikian kerana mahu menjimatkan kos mereka. Sisa kumbahan banyak mengandungi toksik yang boleh mengancam flora dan fauna sesebuah sungai. Jika masih berlaku peningkatan dalam masalah pencemaran sungai di Malaysia, akan mengakibatkan beberapa kesan yang kurang baik atau kesan negatif. Sebagai contoh, berlakunya kepupusan kehidupan akuatik, seperti banyak kehidupan akuatik yang akan mati, seperti udang, ikan dan sebagainya. Plankton atau sumber makanan bagi kehidupan akuatik tersebut akan berkurangan atau lebih kritikal lagi tidak membiak kerana pencemaran yang teruk berlaku. Kesan yang seterusnya akan menjejaskan kualiti air yang menjadi sumber utama kepada manusia. Bahan-bahan toksik yang dibuang ke dalam sungai akan memberikan kesan terhadap kitaran makanan dengan mempengaruhi dan meracuni kehidupan-hidupan di sungai dan tasik seperti rumpai, burung, ikan dan hidupan lain. Bahan-bahan toksik yang bercampur dengan air sungai atau tasik secara langsung akan mempengaruhi kualiti air minuman yang menjadi sumber kepada manusia. Hal ini akan memberikan kesan negatif kepada kesihatan seperti kehadiran nitrat yang berlebihan dalam air minuman yang akan mengakibatkan keracunan darah kepada bayi kecil dan barah kepada orang dewasa. Langkah-langkah mengatasi pencemaran sungai ialah pihak kerajaan perlulah mengambil tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan berterusan dengan menggubal Akta Undang-Undang Melarang Pembuangan Sampah Sarat Domestik ke dalam sungai. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, sampah ditakdirkan sebagai semua bahan buangan sama ada dalam bentuk pepejar, cecair atau dalam bentuk gas yang dilepaskan yang menyebabkan pencemaran. Pelepasan sampah ke dalam sungai akan menjejaskan penembusan sinar matahari dan kadar kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Alga dan lelumut yang menjadi sumber makanan hidupan akuatik juga akan terjejas. Akibatnya, kelangsungan rantai makanan hidupan sungai akan musnah. Oleh itu, kedekatan masyarakat membuang sampah merata-rata perlu dikenakan hukuman yang berat dan setimpal seperti mengenakan kompon yang lebih tinggi dan juga hukuman penjara mandatori. Pemilik kilang yang juga didakwa di mahkamah atau menyenaraikan hitam kilang yang mencemarkan sungai jika mereka melepaskan merkuri atau bahan pepejar dan cecair ke dalam sungai. Justru itu, pelaksanaan undang-undang ini akan memastikan persekitaran sungai yang harmoni dapat diwujudkan. Selain itu,
Langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi pencemaran sungai ialah mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan sungai secara berkala. Aktiviti gotong royong ini dimulakan dengan kerja membersih dan mendalamkan sungai dengan cara mengorek mendapat, bertujuan bagi membersihkan sungai yang kotor dan akan mengurangkan risiko untuk berlakunya banjir kilat. Aktiviti gotong royong boleh dilakukan dengan cara memasang perangkap sampah pada pintu longkang untuk mengatasi masalah sungai tercemar dan sampah yang dialirkan oleh air melalui longkang. Jelaslah, aktiviti sedemikian dapat menangani masalah sungai tercemar. Nur Azam berkata siasatan dilakukan dengan bantuan Lembaga Urus Air Selangor Luas bersama Jabatan Alam Sekitar JAS. Jelasnya tindakan tegas daripada sudut undang-undang akan diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab menyebabkan pencemaran itu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan atas kesalahan melakukan perbuatan khianat sehingga tindakan yang dilakukan akan memutuskan bekalan air untuk tujuan pertanian, makanan atau minuman kepada manusia dan haiwan atau dalam menjalankan sebarang pengeluaran. Sumber air merupakan sumber alam semula jadi yang sangat diperlukan oleh semua organisma dan bukan organisma untuk meneruskan kehidupan seharian. Perkembangan dan kemajuan yang menuju ke arah pemodenan telah menyebabkan kualiti dan kuantiti sumber air semakin berkurangan. Kajian yang telah dijalankan ini telah menemukan beberapa kesan daripada pencemaran air. Oleh itu, kesan ini dapat dibendung sekiranya semua pihak bertanggungjawab mencari alternatif yang terbaik serta melakukan tindakan yang betul mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan.